Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fabana laka anna al-ilma ashrafu jawharan minal ibadati walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an mansura fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati samaratin min samaratiha fasyarafu lisyajarati idhiyal aslu lakinnal intifa'u bima yahsulu bi thamaratiha. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan dikurniakan oleh Allah keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang pertama, anjuran Masjid Bukit Indah Ampang, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, atau tata cara ahli-ahli ibadah, yang mana dalam kuliah yang lalu kita telah masuk kepada akabah yang pertama, iaitu akabatul ilmi, dakian ilmu. Seorang yang ingin menjadi ahli ibadah, menurut kajian dan huraian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, perlulah berjaya melintasi atau mendaki 7 rintangan ataupun 7 dakian. Yang pertama adalah akabah ataupun halangan ataupun dakian ilmu. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menerangkan bahawa ada di sana ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan bahawa bahkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada antara langit dan bumi ini adalah untuk tujuan ilmu dan ibadah. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyambung lagi, maka jelaslah bagi kamu bahawa ilmu itu adalah yang terlebih mulia mutiaranya berbanding dengan ibadah. Kedua-duanya itu mulia, kedua-duanya itu berharga, tapi yang lebih mulia antara kedua-duanya itu adalah ilmu. Akan tetapi seorang hamba itu tidak boleh lepas dari ibadah setelah ada ilmu. Tidak boleh ilmu kosong semata-mata. Sekiranya tidak, maka ilmu yang dia ada itu menjadi seperti debu yang bertaburan, tidak ada harga. Kerana sesungguhnya ilmu itu menempati kedudukan sepohon pokok
dan ibadah itu menempati tempat buah daripada buah-buahannya. Jadi tidak mungkin ada buah kalau tidak ada pokok. Tidak mungkin ada amal yang soleh kalau tidak diasaskan di atas ilmu. Tetapi kalau ilmu semata-mata tidak diamalkan, berarti pokok semata-mata yang tidak berbuah. Oleh itu, tidaklah bagi seorang hamba itu bahawa dia itu mempunyai habuan daripada kedua-duanya. Walihada qala al-Hasanul Basri rahimahullah, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati watlubu hadhihi al ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Daripada ulama yang soleh di kalangan generasi tabi'in, iaitu al-Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, beliau telah memberi satu panduan yang baik tentang dua perkara ini, iaitu ilmu dan amal. Kata Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, hendaklah kamu itu menuntut akan ilmu ini, yakni ilmu agama, secara tuntutan yang tidak memudaratkan ibadah kamu. Bukan berarti menghabiskan masa menuntut ilmu tapi sampai tidak beribadah. Tuntut ilmu tapi secara yang tidak memudaratkan ibadah. Dan hendaklah kamu tuntut akan ibadah ini dengan tuntutan yang tidak memudaratkan ilmu. Ada setengah orang, waliyazubillah, apabila kita ajak dia ke majlis ilmu, dia kata tak ada masa sebab dia nak fokus kepada ibadah sahaja. Tak kena. Dia kena dua-dua. Ilmu kena dituntut dan ibadah wajib dilakukan. Qala rahimahullah ta'ala, walamma istaqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'an fal ilmu aula bit taqdimi la mahalata li annahu al aslu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu wa inna ma sara al ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'ala al ibadati li amrayni. Maka apabila telah tetap pasti bahawa seorang hamba itu tidak boleh lepas dari kedua-duanya, kesemuanya. Seorang hamba itu tidak boleh lepas daripada menuntut ilmu dan tidak boleh lepas daripada melakukan ibadah, maka ilmu itulah yang terlebih aula didahulukan. Tidak dapat tidak. Dua-dua itu perlu, tapi perlu dahulukan ilmu. Ya. Handphone kita, dia canggih macam mana pun, kamera dia yang cantik, ya, mungkin dia punya speed yang terlaju, ya, tapi hendaklah didahulukan dengan bateri. Kalau baterinya tak ada, secanggih mana pun kamera tak boleh digunakan, selaju mana pun internet, ya, tak boleh digunakan. Bukan kata tak penting, ya, kalau ada bateri pun tak guna kameranya, apa makna? Tak guna internetnya, apa makna? Orang ada smartphone, kita pun ada smartphone juga, tapi tak guna. Kenapa beli ni phone sampai 6-7 ribu ni? Tengok kawan-kawan beli, saya pun beli. Tak guna ke? Tak guna pun. Jadi sia-sia saja. Tapi nak guna kena ada bateri. Kalau bateri tak ada, apa kecanggihan handphone itu tidak akan dapat dimanfaatkan. Maka kena ada ilmu dahulu. Karena itulah Nabi SAW bersabda, ilmu itu merupakan imam kepada amal, dan amal itu menjadi pengikut kepada ilmu. Jadi sebagaimana dalam kita solat misalnya, kita itu tidak sayugia mendahului imam, bahkan boleh membatalkan solat kalau kita itu mendahului imam dengan pergerakan-pergerakan yang terlampau banyak. Demikianlah tidak sayugia amal itu mendahului ilmu. Kena tuntut ilmu lalu beramal. Maka jadilah ilmu itu asal yang diikuti, yang melazimkan, yang mewajibkan kamu itu mendahulukan ilmu berbanding ibadah itu kerana dua perkara. Ahaduhuma litahsulalakal ibadatu wa taslama. Salah satu dari dua perkara tersebut, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, supaya ibadah itu terhasil bagi kamu dan menjadi selamat ibadah itu. Berarti kalau tidak ada ilmu dari segi syarak, boleh jadi ibadah itu tidak terhasil pun. Orang itu menyangkakan dia telah solat, tapi di sisi syarak solat dia tidak ada.
kerana rukunnya tidak dilakukan atau syaratnya tidak dipenuhi. Kerana dia pun tak tahu, dia hanya tiru-tiru saja. Nampak orang solat macam tu, dia pun tiru. Rupanya tak terhasil ibadah bagi dia. Demikian puasa, demikian haji, tidak terhasil ataupun terhasil tapi tak selamat. Cacat sana, cacat sini, ya. Cedera parah lah sembahyang dia tu. Kita kata nyawa-nyawikan, itu okey lagi lah, sah lagi lah sembahyang dia. Yang tadi yang tak terhasil tu langsung tidak dinilai sebagai solat. Jadi ini sebab yang pertama, kena dahulukan ilmu berbanding dengan ibadah. Qala rahimahullah ta'ala, fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'buda summa ta'budahu wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dhatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyadu billah mimma yukhaliful haqqa fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Lalu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membawa kepada jenis ilmu yang pertama yang perlu dipelajari oleh seorang ahli ibadah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sesungguhnya kamu mula-mula sekali wajib ke atas kamu itu mengenal yang disembah, kemudian kamu menyembah kepadanya, yakni ilmu tauhid, yakni ilmu aqidah, ilmu ma'rifatullah dulu kena tahu. Dan bagaimana mungkin kamu itu menyembah sesuatu yang kamu tidak kenal pun, hanya ikut saja, jadi nanti na'udzubillah jadi perangai seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menyembah berhala bukan kerana mereka kenal, tapi kerana mereka mengikut kepada amalan nenek moyang mereka semata-mata. Bahkan ketika didakwah supaya meninggalkan kesyirikan menyembah berhala, pergi kepada tauhid menyembah Allah, mereka berdegil dengan alasan haza ma wajadna alaihi aba'ana. Sebab berhala inilah yang kami dapati tok nenek kami dahulu lakukan. Kenapa pula nak tinggal? Ini dah amalan tradisi tok nenek kami. Kenapa? Kerana mereka tidak ada makrifah. Maka kita orang Islam, di dalam kita itu beribadah kepada Allah, pertama sekali kita perlu makrifah nama-nama Allah, sifat-sifat yang ada pada zat Allah, apa yang mesti ada pada Allah dan apa yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimbang nanti dalam keadaan kita itu zahirnya orang Islam, solat dan sebagainya, tiba-tiba akidah kita itu beriktikad sesuatu yang tidak sepatutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya tak pasti setakat mana kebenaran cerita ini, tapi sampai kepada saya satu orang ustaz, ditanya oleh jemaah, ustaz, oleh kerana Allah tu maha berkehendak dan maha berkuasa, kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah Ta'ala berkuasa melahirkan anak? Jadi ustaz jadi confused. Na'udzubillah. Kata dia, kalau Allah berkehendak boleh, berarti Allah boleh melahirkan anak. Sedangkan ini syirik. Mengatakan Allah melahirkan anak berarti ada Tuhan selain daripada Allah. Kerana anak Tuhan tentulah Tuhan. Simple logik. Anak kucing ya kucing, anak kambing kambing, anak lembu lembu, anak Tuhan ya Tuhan. Berarti ada boleh jadi Tuhan selain daripada Allah, iaitu anaknya. Itu kata syirik. Bahkan bercanggah dengan nas Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Kenapa jadi begitu? Kerana tidak belajar ilmu ma'rifatullah, bahawa syirik itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi melahirkan anak itu tidak termasuk dalam kudrah. Ini sebab ada sebahagian mendalam mengaji tentang ilmu tauhid, pergi kepada belajar ta'alluq setiap sifat itu. Maka ta'alluq kalau terjemahnya pergantungan, skop atau bidang kerja kudrah hanya pada yang mungkin, yang boleh wujud, yang boleh tak wujud. Itu ada kudrah Allah di situ. Tetapi yang mustahil itu tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Tuhan selain daripada Allah tu mustahil. Ataupun ada orang cuba bermain-main, dia tanya, dia kata oleh kerana Allah maha berkuasa,
Adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Pertama, kalau orang faham ta'alluq sifat kudrah, tak timbul isu Allah cipta zatnya sendiri. Kerana zat Allah tu termasuk wajibul wujud, bukan termasuk satu-satunya yang wajibul wujud, mesti ada. Maka yang mesti ada tak ada kena-mengena dengan kudrah. Kudrah ni hanya kena-mengena dengan yang mungkin ada, mungkin tak ada. Maka Allah berkuasa menciptakan. Tapi kalau yang mustahil ada, tak ada kena-mengena dengan kudrah. Tuhan selain daripada Allah mustahil, anak Allah mustahil, zat Allah wajib, maka tak ada kena-mengena dengan kudrah. Dan memang cerita menciptakan diri sendiri ini memang mustahil. Kan untuk menciptakan sesuatu yang menciptakan perlu wujud dahulu. Yang tak wujud tidak boleh menciptakan. Kalau dah wujud, apa perlu lagi diwujudkan? Ini soalan-soalan nak mengelirukan. Tapi kalau orang yang belajar ilmu tauhid secara mendalam, insya-Allah dia boleh terangkan kedudukan yang sebenar. Dibimbangi orang tu beriktikad kalau Allah berkehendak Allah boleh melahirkan. Ini menyebabkan ibadahnya menjadi sia-sia. Dia sembahyang, dia puasa, tapi dia mensyirikkan Allah Ta'ala tanpa dia sedar. Dia menyamakan Allah seperti makhluk misalnya. Hati-hati ya, di zaman sekarang ini sudah tersebar fahaman yang kononnya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi membawa kepada natijah memakhlukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kata dia, Allah Ta'ala itu wajib kita beriman Allah itu bertempat. Allah tu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Ia di langit sana, iaitu secara lebih khusus di Arash. Oh, mana boleh pula Allah di Arash? Arash itu kan makhluk Allah. Tak mungkinlah Allah bertempat pada makhluk dia. Oh, tak boleh. Kamu tak boleh, tak mungkin macam itu. Kerana Al-Quran sendiri dah tetapkan demikian. Mana dia? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kata dia. Tuhan yang Rahman, istiwa dia di atas arash. Baik, betul. Kita mengimani istiwa. Bahkan saya pernah ditanya ketika saya kuliah di Melaka, elok selepas kuliah, ada jemaah minta untuk bertanya soalan. Soalan dia adalah, adakah menjadi kafir, kata dia. Adakah saya menjadi kafir, kata dia, kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah. Jadi saya pelik dengan soalan dia. Jadi saya terangkan, saya kata terbalik Tuhan, terbalik. Kalau Tuhan menafikan istiwa, yang itu Tuhan boleh jadi kafir. Kerana Tuhan menafikan apa yang telah jelas ditetapkan dalam Quran dan hadis. Istiwa itu dah pasti. Jadi rupa-rupanya dalam fikiran dia, kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini menolak istiwa. Dia sangka begitu. Yang bagus adalah golongan Wahabi. Wahabi bagus kerana mereka Quran kata istiwa, dia terima. Ini keliru. Sebenarnya tidak ada beza antara ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan juga golongan yang dikenali sebagai Wahabi sekarang ini. Pada menetapkan istiwa tak ada beza, sama je. Wahabi kata istiwa ada, kita pun kata istiwa ada. Bukan kata Wahabi nafikan atau kita nafikan, tidak. Cuma beza adalah pada menetapkan makna istiwa. Apa makna istiwa? Maka kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, kita mengambil jalan tanzih. Tanzih makna mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, mensucikan Allah dari sebarang kekurangan. Itu approach tanzih. Sementara Wahabi, kalau tidak semua pun sebahagian dari mereka, terjerumus kepada tashbih. Cara mereka memahami istiwa itu menyebabkan Allah itu sama seperti makhluk. Contohnya mereka mengatakan istiwa itu maknanya Allah bersemayam di atas arash. Apa makna bersemayam? Duduk. Cek dalam kamus Dewan Bahasa, bersemayam apa maknanya? Duduk. Dan duduk itu maknanya adalah memberatkan jasad pada bahagian punggung. Kalau kita memberatkan jasad pada bahagian kaki, itu namanya berdiri. Kalau kita memberatkan jasad pada bahagian belakang ataupun lambung, itu namanya berbaring. Adapun memberatkan jasad pada bahagian punggung, tak kisahlah bersila ke, bersimpuh ke, ya, atau bagaimana, itu namanya duduk. Maka memaknakan istiwa dengan makna bersemayam ataupun bertempat, itu tidak sesuai dengan ayat yang muhkamat. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah.
Jadi arash itu tidak sama seperti Allah. Arash itu makhluk, Allah itu qadim. Berarti makhluk satu masa dahulu, arash tidak wujud. Adakah semasa arash tidak wujud, Allah juga seperti arash? Iaitu Allah juga tak wujud? Mustahil. Allah tidak seperti arash. Bahkan Allah tidak seperti malaikat, Allah tidak seperti Rasul, Allah tidak seperti satu apa pun. Laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat-ayat yang muhkamat. Maka Allah wujud tanpa ada permulaan. Berarti ketika mana arash belum wujud, Allah wujud. Adakah selepas Allah menciptakan arash lalu Allah berubah dari tidak bertempat menjadi bertempat? Ini kan mustahil. Bahkan mereka juga menolak sebenarnya. Kalau kita sembang dengan kawan-kawan yang berfahaman Wahabi, dia juga tolak akidah yang namanya al-hulul wal ittihad. Mereka kata tak mungkinlah Allah itu bersatu dengan makhluk, mana sama dengan kita, dan tak mungkinlah Allah itu berada pada makhluk. Al-hulul itu makna Allah berada pada makhluk. Kalau al-ittihad, Allah itu memang menyatu dengan makhluk. Itu kita dua-dua tolak. Asy'ariyah Maturidiyah tolak akidah macam itu, Wahabi juga tolak. Tapi mungkinkah mereka tak perasankah mengatakan Allah itu berada atas arash, itu adalah i'tiqad al-hulul. Berarti Allah berada atas makhluk. Kecuali kalau dia nak kata arash bukan makhluk, syirik. Saya jumpa orang macam itu, dia berani. Saya kata tak mungkinlah Allah bertempat pada arash, kerana arash itu makhluk. Dia kata, mana dalil Ustaz? Mana dalil arash itu makhluk? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak boleh terima arash makhluk, syirik. Di sisi kita orang Islam, yang tidak makhluk hanya Allah dan sifat-sifat Allah lah. Sifat-sifat Allah tidak makhluk. Tetapi arash makhluk, syurga makhluk, neraka makhluk, langit bumi makhluk, malaikat makhluk, Nabi makhluk, Nur Muhammad ia makhluk. Kalau siapa yang ada yang mengatakan Nur Muhammad itu bukan makhluk, itu salah. Cuma khilaf ulama, adakah Nur Muhammad itu awal makhluk atau bukan awal makhluk, itu khilaf. Tapi kalau sampai mengatakan Nur Muhammad itu bukan makhluk, tak betul. Jadi hati-hati. Ini akidah-akidah yang menyeleweng. Tanzih sama ada dengan jalan tafwid. Tafwid ni makna serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Ada setengah tafsir, tak silap saya, tafsir jalan lain, pakai metod tafwid dalam bab ni. Kalau kita buka tafsir, dia kata apa? Istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluhu. Yang dikatakan istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Maka Imam Malik pernah mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Duk tanya macam mana itu bid'ah. Mana bid'ah yang terkeji. Kalau kita nak membagaimanakan Allah itu tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini tujuan kita itu belajar akidah, supaya kita tidak terjerumus dalam qadariyahnya, menafikan takdir, dengan jabariyahnya, menyalahkan takdir. Ini dalam memahami sifat kudrah, sebahagian orang Islam tergelincir kepada bid'ah qadariyah, iaitu dia mengatakan Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan manusia, tapi perbuatan manusia itu manusia buat sendiri, bukan Allah yang ciptakan. Berarti kita lepas diciptakan, kita ni automated. Ya, Allah ciptakan kita, kita sudah automatik. Allah pun tak tahu manusia nak buat apa, kata golongan qadariyah. Sehinggalah manusia itu buat, baru Allah tahu. Oh, dia semayang, oh dia mencuri, oh dia berlari. Sebelum dia buat, Allah pun tak tahu. Maka akidah sebegini tidak ada khilaf di kalangan ulama, menjadi kafir. Waliyazubillah, orang yang berakidah demikian, kerana dia menafikan kudrah Allah, dia menafikan ilmu Allah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberi indikasi tentang kekufuran golongan ini. Nabi SAW menyebut majus hazihil ummati al-mukazzibuna bil aqdar. Majusi umat ini adalah yang mendustakan takdir Allah. Bila kamu berjumpa dengan mereka, jangan beri salam. Kalau mereka sakit, jangan ziarah. Kalau mereka meninggal, jangan disaksikan jenazah mereka. Padahal ini kan yang sepatutnya kita lakukan pada orang Islam. Jumpa bagi salam. Kalau dia sakit, kita ziarah. Kalau dia meninggal, kita pergi uruskan jenazah dia. Maka ini indikasi, dan memang ulama tidak khilaf kalau qadariyah ini membawa kepada kufur. Di seberang sana tu dia ada ekstrim golongan yang
menerima takdir tapi terlajak sampai menyalahkan takdir. Dia kata segala yang berlaku di dunia ini, buruk atau baik, itu adalah perbuatan Allah. Itu masih betul. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, kita ni makhluk Allah, dan apa-apa yang kamu amalkan, baik ataupun buruk, juga makhluk Allah. Tetapi dia terlajak ke tahap menyalahkan takdir. Ya, orang macam ni misalnya kalau kita nasihat dia, kita kata pada dia, abang kenapa tak solat? Abang dah usia pun dah makin lanjut, bawa-bawalah solat. Nanti dia akan jawab, tu nak buat macam mana ustaz? Ya, memang Allah takdirkan saya ni tak solat. Macam tu pula jawab dia. Dan memang Allah takdirkan saya ni berjudi. Dan memang Allah takdirkan saya ni minum arak. Dan saya tu reda je lah dengan takdir Allah. Betul ke orang macam ni? Ni agak-agak kalau dia ditempeling macam mana ya? Kalau ustaz yang nasihat dia tadi tempeling dia, pasti dia marah. Dia ni ustaz apa tempeling orang? Sebab tu ustaz kena dakwah bil hikmah, bukannya tempeling orang macam ni. Cuba ustaz tu jawab pada dia, nak baca ni bang, ya, memang Allah dah takdirkan saya tanpa awak. Saya tempeling awak ni Allah dah takdirkan, awak kena reda. Awak tak faham saya tambah lagi. Akhirnya dia fikir pun tak betul juga. Lebam juga muka aku kalau pakai takdir macam ni. Dan dia pun hanya mengelak, menyalah-nyalahkan takdir ini hanya ketika mana dia tu nak meninggalkan perintah Allah. Tapi dalam bab lain, dia pun tak teringat takdir juga. Kalau dia lapar pagi tu juga dia cari makan, cari roti canai, cari nasi lemak. Kenapa dia tak kata, ya Allah dah takdirkan ustaz saya ni lapar hari ni? Tak ada. Lapar, usaha dia cari makan. Jadi orang macam ini juga membuat bid'ah dalam akidah kerana tidak makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli Sunnati wal Jamaah berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan setiap yang berlaku itu buruk ataupun baik. Dalam masa yang sama juga kita dikurniakan oleh Allah usaha dan ikhtiar, yang mana wajib kita gunakan usaha ikhtiar itu untuk patuh kepada perintah Allah. Kamu kata Allah dah takdirkan kamu tak sembahyang, mana kamu tahu? Kan waktu masih ada. Kamu sekarang meneka-neka benda yang kamu tak tahu. Kamu cuba nak memainkan peranan Allah. Kan takdir itu kan itu urusan Allah. Sedangkan kamu lupa peranan kamu, iaitu taat kepada perintah Allah. Wa ma'atakumur rasul fakhuzu. Apa yang dibawa pada kamu oleh Rasul hendaklah kamu terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang maka kamu berhenti. Itu kan tugas kamu. Tapi sekarang kamu ni nak meneka-neka takdir, Allah dah takdirkan begini, Allah dah takdirkan begitu. Ia tak betul. Baik. Faqad syarahna ma fi dzalika min al-khataril azim. Kami telah mensyarahkan, yang Imam Ghazali telah mensyarahkan tentang tauhid ini daripada kepentingan yang besar fi bayani makna su'il khatimati min kitabil khawfi min jumlati kutubi ihya'i ulumiddin, iaitu pada menceritakan makna su'ul khatimah, penutup yang buruk. Kan kita selalu juga doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah kami ini dengan penutupan yang baik, dan janganlah akhiri kami dengan penutupan yang buruk. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan apa makna su'ul khatimah dalam kitab Al-Khawf, iaitu sebahagian daripada isi kitab Ihya'u Ulumiddin. Qala rahimahullah ta'ala summa yajibu alaika. Lalu Imam Ghazali bergerak ke ilmu yang kedua. Kemudian wajib ke atas kamu bahawa kamu mengetahui ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala zalika. Wajib kamu tahu apa yang kamu mesti lakukan daripada perkara-perkara yang wajib syarak. Wajib syarak mana buat dapat pahala, tak buat berdosa. Sebagaimana yang telah kamu diperintahkan untuk melakukan yang demikian. Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika, dan kamu juga wajib tahu apa yang kamu mesti meninggalkannya daripada larangan-larangan
supaya kamu itu nanti meninggalkannya. Kalau kita tak tahu mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana haram, ni macam mana kita nak beramal? Kita tak tahu pun benda itu wajib. Macam mana kita nak tinggalkan satu perbuatan dia? Haram ke? Bertahun dah saya buat, saya pun tak tahu kata haram, misalnya. Jadi kena belajar. Ini namanya ilmu fiqh, fiqh. Yang tadi ilmu tauhid atau ilmu akidah. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya wa kaifa hiya wa kaifa yajibu an taf'ala. Kalau tidak, kalau kamu tak belajar, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maka macam mana kamu nanti itu nak melakukan ketaatan? Ya, kamu pun tak tahu apa dia ketaatan itu dan bagaimana melakukannya dan bagaimana wajib kamu mendirikannya. Kita belajarlah. Kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asin hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Dan macam mana kamu nanti akan menjauhi maksiat-maksiat yang kamu pun tak tahu kata benda itu maksiat, sehingga kamu nanti tak terjerumus atau menjerumuskan diri kamu ke dalam maksiat itu. Kamu kena tahu bahawa itu maksiat. Kalau kamu tak tahu, mungkin kamu melakukan perkara yang haram dengan kejahilan. Qala rahimahullah ta'ala fal ibadatu syar'iyyatu kat taharati was salati was shaumi wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha. Maka ibadat-ibadat syara', maknanya ibadat yang khusus lah. Ada sana ibadah yang umum lah. Mungkin misalnya orang tu keluar pergi bekerja, bertani, berladang, menternak, berniaga, ya, dan sebagainya dengan niat yang ikhlas kerana Allah dan dengan cara yang patuh syariah, itu juga ibadah. Ada nilai ibadah, tapi bukan ibadah khusus, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ibadah yang khusus seperti bersuci, solat, puasa dan lain-lainnya. Wajib kamu itu mengetahui hukum hakam dan juga syarat-syaratnya sehingga kamu itu mampu mendirikannya. Jadi selagi mana kita tidak belajar ilmu ini, kita berdosa. Ini fardu ain, ya, ilmu fardu ain. Ada ilmu fardu kifayah. Kalau ada orang tahu, yang lain sudah terlepaslah kewajipannya. Misalnya ilmu pembahagian harta pusaka, ya, faraid. Tak semua orang tahu, tapi dalam kampung ada orang tahu. Bila ada ketidakpastian, orang boleh rujuk kepada dia. Itu sudah lepas. Tapi ilmu sembahyang setiap orang kena tahu. Ilmu bersuci setiap orang kena tahu. Kerana setiap orang kena bersuci dan kena solat. Ilmu puasa juga sama. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinin wa azmanan mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnah wa anta la tash'uru bizalika. Boleh jadi kerana kamu tak belajar tadi, kamu tu berkekalan melakukan sesuatu tu dah bertahun, dah berzaman, sedangkan perkara itu telah membatalkan wuduk kamu atau menyebabkan kamu tu dah berhadas besar. Ya, mungkinlah orang tu ingat, kalau setakat keluar mandi mimpi tak apa, kau tak mandi wajib. Hanya kan kalau bersama dengan isteri tu kena mandi wajib. Dan berzaman dia mimpi wet dream, dia tak mandi, misalnya begitu. Dia selamba sembahyang, tak jadi imam lagi, ya, misalnya. Atau membatalkan solat kamu, yang mana mengeluarkan kedua-duanya, taharah dan juga solat kamu itu, daripada hal keadaannya itu berlaku mengikut sunnah. Ikut zahir macam berlaku lah, nampaklah kamu tu rokok, sujud. Tapi kalau ikut sunnah, sebenarnya kamu tak semayang pun, tak sah pun semayang kamu tu, tak sah pun kamu punya taharah tu, padahal kamu tak sedar pun. Saya pernah dengar satu cerita, orang yang dia tak tahu kata kalau tolak tu bergurau pun jatuh juga. Jadi dia dah tak berapa kali tolak isteri dia secara bergurau-gurau. Lepas tu dia bersama pula dengan isteri dia, padahal dah bukan isteri dia lagi. Ini kan masalah, sebab tak belajar. Dia ingat semua benda boleh bergurau, termasuklah cerai isteri pun boleh buat main-main, buat gurau-gurau. Padahal menceraikan ini termasuk salah satu daripada perkara yang kalau sungguh pun jadi, kalau bergurau pun jadi, risiko. Wa rubbama ya'taridu laka mushkilun
wala tajidu man tas'aluhu an zalika wa anta ma ta'allamtahu. Boleh jadi berlaku satu perkara yang muskil. Ni apa hukum ni? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Dak cari orang tanya pun tak ada. Ya, semua pakat tak tahu dan kamu juga tidak pernah belajar. Ini masalah. Summa madaru hadha sya'ni aidan ala al-ibadatil batinati allati hiya masail qalbi yajibu an ta'lamaha min at-tawakkul wat-takhfid war-ridha was-sabr wat-taubah wal-ikhlas wa ghairi zalika mimma sayati zikruhu insyaallah taala. Kemudian tempat perpusingan, paksi urusan agama ni juga bukan hanya yang tadi saja. Yang tadi itu penting, tapi juga meliputi ibadah-ibadah batin yang mana dia merupakan kerja hati. Orang pun tak nampak, masing-masing duduk, seorang sedang buat ibadah, seorang sedang buat maksiat. Sama-sama diam, sama-sama diam, tapi hati bekerja. Apa dia? Ibadah batin seperti tawakal, menyerahkan sesuatu urusan kepada Allah. Bukan tawakul, tawakul tu tak bekerja, malas, bukan. Tawakal bekerja, keluar pagi balik petang, dapat gaji, bayar hutang, tapi hati yakin bahawa rezeki di tangan Allah. Itu tawakal. Jangan salah sangka tawakal tak bekerja, bukan. Tahfid, serah bulat-bulat pada Allah, ridha dengan takdir Allah, sabar dengan apa yang berlaku. Sebab kita hidup ni boleh jadi pedih, boleh jadi manis. Yang pedih kita sabar, yang manis kita syukur. Taubat, ikhlas dan selainnya yang akan datang sebutannya nanti insya-Allah, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan wajib kamu tahu yang dilarang daripada kerja hati seperti marah yang tidak bertempat, panjang angan-angan, riya, takabur, supaya kamu menjauhi. Dan ini adalah kefarduan. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang di muka surat 15 untuk yang bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.